Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Pertama sekali terima kasih kerana telah klik video ni untuk mengetahui konten-konten yang saya keluarkan yang akan datang dan sekarang ni. Dan juga saya ingin memohon maaf kepada anda di luar sana penonton setia ataupun bukan yang baru melayari ataupun baru menengok channel ni. Sebab saya dah lama tak keluarkan konten disebabkan isu kekangan masa dan juga beberapa hal lah, bercuti lah dan juga lain-lain. Dan juga saya ingin mengucapkan, walaupun sudah terlambat, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda semua di luar sana konco-koncoku, especially kepada my family yang berada di Sabah, khususnya di Sandakan Sabah. Nah, hari ini saya akan bawa anda semua ke satu lagi kes yang pernah menggemparkan negara kita Malaysia dengan kes jenayah yang sangat kejam dan agak tak masuk akal lah. So never further, jom masuk into the story. Penjenayah ni adalah merupakan seorang lelaki yang berbangsa India yang bernama Kalimutu anak lelaki Pakirisamy yang berasal daripada Bentong, Pahang. Dilahirkan pada 22 Januari 1961 dan telah berhenti sekolah sejak beliau berusia 14 tahun guys. Dan bila dia berhenti sekolah tu, tanpa further lagi dia terus masuk geng kongsi gelap yang berada di Bentong pada ketika itu. Bayangkan usia 14 tahun, habis je belajar, maknanya berhentilah belajar dan terus masuk kongsi gelap. Dan kumpulan kongsi gelap yang dimasuki oleh beliau adalah bernama Geng 04. Dan sejak daripada itu, beliau ni telah mula berjinak-jinak dengan jenayah yang kecil-kecil seperti mencuri, meragut, menyeledup heroin dan juga mengugut warga awam. Juga beliau ni terkenal dengan gelaran Bentong Kali. Ialah sempena dengan nama di mana beliau berasal, iaitu dari Bentong, Pahang kan. So dia dinamakan Bentong Kali lah. So Bentong Kali ni, jika di KL, dia terkenal melakukan jenayah di sekitar Brickfield, Segambut, Sungai Weh dan juga Ampang. So back to the story lagi. So selepas si Bentong Kali ni terlibat dengan jenayah yang kecil-kecil yang dilakukannya di Bentong, Pahang selama 2 tahun ya guys, dia pun berjaya diberkas dan dimasukkan ke dalam penjara untuk hukuman, iaitu pada Julai 1985 di bawah ordinan darurat di Pulau Pinang. Namun beliau telah dibebaskan pada tahun 1987. So maknanya 2 tahun sajalah dia di penjara, memandangkan dia pun kes cubana, iaitu kes bawah umur kan. Dan juga beliau diletakkan di bawah sekatan kediaman terhad di Kuantan, Pahang. So selama di dalam penjara tu guys, Bentong Kali ni dia bukannya insaf ataupun ada plan untuk melakukan perubahan yang baik kepada dirinya. Malah dia ni terfikir ataupun terinspirasi bila di dalam penjara tu, iaitu Bentong Kali ingin menjadi seorang penjenayah yang terkenal dengan melakukan jenayah-jenayah yang di luar kotak ataupun yang kata orang memang disegani oleh para jenayah-jenayah yang lain ataupun geng-geng yang lain lah. So maknanya dia berhasrat dan menanam misi semenjak di dalam penjara tersebut, yang berusia pada ketika itu dalam sekitar 15 ke 16. Bayangkan guys, seumuran begitu dia telah berfikiran jauh untuk melakukan jenayah. Dan selepas dia keluar daripada penjara ketika berusia 19 tahun, Bentong Kali pun memang bertekad ni guys. Dia memang bertekad, aku mesti menjadi penjenayah yang paling terkejam, paling jahat lah di abad ni. So untuk merealisasikan impian si Bentong Kali ni, dia pun berhijrah ke KL. Sebab dia fikir, oh aku tak boleh jadi penjenayah kampung, alah dekat Bentong je, dekat Pahang je, barang kan. So dia pun berhijrah ke KL, merealisasikan impiannya sebagai ingin menjadi seorang penjenayah yang terkenal. So sesampainya si Bentong Kali ni di KL, dia tanpa berlengah masa, dia terus mencari geng yang paling kuat dekat KL pada ketika itu dan memasuki geng kongsi gelap tersebut, iaitu Geng 08. Dan juga guys, korang nak tahu, selepas beberapa bulan dia masuk kumpulan tu, dia terus keluar dari kumpulan tersebut, iaitu Geng 08, dan juga menubuhkan geng kongsi gelap yang baru yang diketuai oleh beliau sendiri, si Bentong Kali ni. Bayangkan di usia 19 atau 20 tahun dia telah membuka geng kongsi gelapnya sendiri.
yang bernama Geng 04 Jalan Kelang Lama. Tak ada lagi yang panjang ke? Ataupun lebih kreatif. Dan di sekitar tahun 1991 sehingga 1993, Bentong kali ini menjadi lebih agresif dan juga terkenal di kalangan kongsi gelap dan juga pihak penguatkuasa disebabkan dia telah melakukan jenayah-jenayah yang banyak. Semakin hari bukan kecil-kecil sahaja guys, tapi dia telah melakukan pembunuhan yang ramai dan juga yang paling bestnya tanpa sebab yang munasabah, okey. Dan layaklah dia sangat ditakuti pada ketika itu. Bayangkan mengikut fakta yang saya dapat ataupun saya cari lah kan, pada masa berkenaan dia telah membunuh 16 orang guys tanpa sebab yang munasabah. Bayangkan macam kau lalu pun dia macam dia tak puas hati kan. Macam dia tak puas hati kau lalu depan dia, keluarkan pistol, mampus kau. Orang tengah cucuk tanam kat sana, macam dia tengah bad mood, datang-datang dia terus macam kau mampus. Kau rasa especially kepada orang yang memberi maklumat tentang beliau kepada pihak polis. Dia belasah dulu orang tu and then dia terus bunuh. Bukan orang tu saja, okey, tapi satu family orang tu dia akan ugut, belasah dan juga bunuh. Dan juga bukti-bukti yang lain menurut satu portal lah, Bentong kali pernah menembak mati seorang pelayan restoran tanpa sebab, okey. And then dia pernah dilaporkan membunuh seorang lelaki yang menegur si Bentong kali ni disebabkan Bentong kali ni hobi dia guys kencing merata tempat. So pada waktu tu mood dia ingin kencing di depan rumah orang tu. And then kebetulan tuan rumah tu ada di dalam, mungkin di sekitar rumah tu lah. And then orang tu nampak, then orang tu tegur lah macam, kau ni kenapa kencing sini kan? Bentong kali macam tengah kencing kan macam. And then dia tengok, keluarkan pistol kan, mampus orang tu tanpa reason yang kuat. Yang paling teruk dan paling legend lah yang dia buat kan, dia ni pergi ke satu birthday party yang dia pun tak kenal sebenarnya. Mungkin kawan-kawan kepada kawan-kawan dia punya birthday party. So dia ni just pergi tanpa mengenal siapa-siapa dalam tu kan. Dia just datang biasa, akulah paling something kat sini, akulah. Tiba-tiba kawan kepada kawan dia ni bergaduh dengan orang yang di dalam majlis tu. Dan tanpa segan silu guys, si Bentong kali ni terus keluarkan pistol dan menembak secara rambang. Akibat daripada itu, kalau saya tak silap lah dia telah menyebabkan beberapa kematian. Kalau tak silap 4 orang kot. Cuba korang cek, okey. Selepas daripada kekecohan yang dilakukan oleh Bentong kali ni, dan pihak polis pun telah mendapat banyak laporan mengenai Bentong kali. So pihak polis pun telah menubuhkan satu unit khas yang ditubuhkan khas untuk menangkap Bentong kali and the gang. Dan unit khas tu bernama Oops Buncit. Oops, bukan body shaming tapi nama unit khas tu adalah Oops OPS Buncit. Jangan marah. Yang dianggotai oleh lebih 200 anggota polis. Tapi guys, si Bentong kali ni kan dia tak gerun ataupun tak takut tau. Sebab dia ada mengeluarkan satu kenyataan, tak tahulah kenyataan ke apa, tapi ada di dalam kataan akhbar. Kalau saya dah jumpa, saya akan selitkan dekat sini. Yang dia malah mencabar pihak polis. Macam, korang dah tahu akulah penjenayah paling hebat, tangkaplah aku. Hebatnya kamu, yakinnya kamu, macam itulah. So dia lagi mencabar pihak polis untuk mencari dan menangkapnya. Lebih khusus lagi kepada ketua operasi iaitu Datuk Zaman Han untuk mencari beliau. Dan guys, bila dia dapat tahu yang ada satu unit khas telah ditubuhkan, dia pun memasang strategi untuk bersembunyi sesembunyi-sembunyinya supaya orang tidak mengetahui di mana dia berada. Malah orang awam kalau mau membantu pun takkan ada maklumat sebab dia telah bersembunyi di mana orang sembarangan takkan tahu. Dan pada ketika itu juga yang saya baca, pihak polis telah menawarkan wang ganjaran sebanyak RM100,000 guys bagi membantu siasatan sehinggalah Bentong kali berjaya ditangkap. RM100,000 tu tahun tu kan. Banyak, sangat banyak, okey. So maknanya si Bentong kali ni bukan penjenayah yang cikai-cikai ataupun sembarangan lah. Bukan itu saja, poster-poster si Bentong kali ni pun telah diedarkan di seluruh negara. Malah pihak polis Malaysia juga telah bekerjasama dengan pihak polis di sempadan Thailand bagi mengelakkan si Bentong kali ni keluar negara dan melakukan jenayah ataupun melarikan diri lah, lebih senang. Dan selepas beberapa lama kan, polis macam dah lah ada tawaran, ganjaran,
And then poster pun telah diedarkan, lain lagi dengan media massa seperti corong-corong radio dan juga berita pada ketika itu. Tapi malangnya, maklumat yang polis dapat amatlah sedikit dan tidak kuat bagi membenteras dan juga menangkap si Bentong kali ini. So lepas menemui jalan buntu, pihak polis pun menukar strategi pencarian si Bentong kali ini, iaitu dengan psikologi. Nah, itulah maknanya belajar, okey? So apa yang polis buat? Pihak polis telah membuat satu conference terhadap media yang menyatakan pihak polis telah menyiasat dan mendapati si Bentong kali ini telah pergi melarikan diri di luar negeri ataupun luar negara lah yang jauh. So polis akan melakukan penangkapan dan pencarian di luar negara dan menghentikan operasi di dalam Malaysia. Nah, dari situ bila si Bentong kali ini dengar je berita macam, oh, polis bodoh. Aku dekat sini lah. Dia pun macam, oh, jomlah kita pergi shopping mall kan, pergi makan sushi, pergi Starbucks, pergi Hatamas, pergi Monkiara. Sebab I'm free guys, I'm free. So bila dia pun berfikiran yang dia sudah tidak diburu, pun keluar daripada dia punya persembunyian. Dan juga si Bentong kali ini telah menyewa satu rumah di Damansara untuk tempatnya menyambung persembunyian lah. Tapi kali ini di tempat yang have yang macam gua ada gang profesional yo tempat macam tu lah. So senang untuk si Bentong kali macam enjoy dan juga bersembunyi dalam masa yang sama. So bila si Bentong kali ni dia dah keluar, so dia keluar, orang ramai pun nampak lah guys. Itu yang dalam, iyalah, orang pun perasan, okey, macam oh, itulah ini yang dicari polis tu kan. Apalagi orang ramai pun telah membagi maklumat kepada pihak polis yang mengatakan mereka telah nampak si Bentong kali ini di sekian-sekian tempat. Dan maklumat telah menjadi satu faktor yang sangat besar dan sangat membantu pihak penguat kuasa untuk mengatur strategi untuk membenteras dan menangkap si Bentong kali and the gang. Dan akhirnya pada 29 Jun 1993, lebih tepat lagi pada waktu subuh guys, macam sejuk-sejuk kan, orang macam tengah tidur, sepasukan polis elit dan unit tindakan khas UTK telah dihantar dan dikerah untuk pergi ke rumah sewa tersebut, mengepung dan juga menyerang si Bentong kali and the gang. Dan bukan sahaja itu guys, bukan dua tu saja polis hantar, polis juga telah menghantar unit penembak tepat, lebih tepat lagi skuad penembak hendap dan juga skuad bom ke dalam operasi itu. So bayangkan ramai tu skuad yang pergi, siap ada bom ni. Kau jangan main-main dengan polis, kau jaga, kau siap. Dan ketika serbuan di sekeliling rumah sewa Bentong kali ni, telah berlakulah sesi tembak-menembak antara geng Bentong kali dan juga pihak polis dan juga skuad-skuad yang lain lah. Dan kejadian tu mengambil masa dalam 15 minit guys, tembak-menembak. Kau bayangkanlah jika orang ada sekitar tempat tu kan, boleh trauma tu. Dan pada ketika itu Bentong kali bersama dengan 2 orang, so maknanya diorang 3 orang lah, dikepung oleh pihak polis pada ketika itu. Dan akhirnya 2 ahli geng si Bentong kali ini telah ditembak mati pada ketika itu. And si Bentong kali pun berjaya ditembak mati guys pada masa itu juga, ketika ingin melarikan diri di kawasan belakang rumah sewa beliau. Dan berakhirlah kes tersebut dan legalah orang ramai. Tapi kes ni tak mendapat liputan yang sangat gempak, disebabkan pada tahun yang sama telah berlaku satu lagi kes yang sangat menggemparkan dunia, disebabkan penjenayah itu adalah seorang artis wanita yang dikaitkan dengan ahli sihir. Saya tak nak sebut namanya. So kalau korang tahu, korang komen di bawah siapakah penjenayah tersebut. Dengan penembakan si Bentong kali itu dan berakhirlah kes Bentong kali guys. So apa pendapat korang pula mengenai kes? Memang sangat brutal kan, sebab ialah menembak sesuka hati dengan orang yang tak bersalah ataupun dengan orang yang dia tak kenal. Okey, so pendapat korang tu boleh komen di bawah untuk saya tengok dan kita bincangkan lah. So itu saja konten pada hari ini, kes jenayah pada kali ini. Jika anda ada sebarang cadangan
Jangan malu dan segan, just komen di bawah ataupun DM ke IG saya dan juga my Facebook. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri, jaga akhlak, jangan nakal. Sehingga berjumpa di next video Riz Live Channel, kes konspirasi dan jenayah Malaysia dunia. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Hantar memang.